Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, berzuhudlah dan belakangi segala yang tidak penting, supaya engkau rehat di dunia. Kalau memang ada bahagianmu di dunia, maka yang demikian itu mesti sampai kepadamu. Akan tiba bahagianmu sedang engkau dalam keadaan termulia, terhormat, tetapi akan ditanya di belakang hari. Jangan sampai engkau memakannya sendirian, menurut kehendak hawa nafsumu. Kerana yang demikian itu adalah suatu dindingan, yakni hijab. Hatimu akan terdinding daripada Tuhanmu. Orang mukmin itu tidak akan makan kerana nafsunya dan mengikut kehendak nafsunya, tidak pakai dan bersenang lenang kerana itu. Malah dia makan untuk menguatkan dirinya hendak mentaati Allah. Dia makan untuk menetapkan tapak kakinya berdiri. Dia makan menurut perintah syariat, bukan menurut keinginan hawa nafsu. Sang wali pun makan dengan perintah Allah Ta'ala. Si badal yang menjadi wazirnya, si kutub, dia makan dengan tindakan Allah Ta'ala. Si kutub makan minumnya dan segala tindak tanduknya adalah sama seperti makan minum dan tindak tanduk Nabi SAW. Betapa sampai tidak menjadi semacam itu, kerana dia adalah gulamnya, yakni khadamnya, penggantinya dan khalifahnya pada umat Nabi SAW. Dia adalah khalifah Rasul, khalifah Tuhan, yakni sebagai khalifah yang batin. Adapun pemimpin kaum muslimin yang diangkat manusia adalah khalifah yang zahir, yakni dialah khalifah yang tiada boleh bagi sesiapa pun dari kaum muslimin meninggalkan patuh dan taat kepadanya. Ada yang mengatakan, jika pemimpin kaum muslimin itu adil, maka samalah dia dengan kutub zaman. Jangan kamu ingat perkara ini mudah sekali. Padahal ada malaikat yang diserahkan perkara untuk menghitung semua perbuatan kamu yang zahir itu. Sedang Tuhan pula mengira perbuatan kamu yang batin. Tiada seorang pun di antara kamu melainkan dibawanya di hari kiamat, dan bersamanya malaikat yang diserahkan tugas untuk mengintipnya di dunia. Mereka mencatat semua kebaikan dan keburukannya, dan dengan mereka semua kebaikan dan keburukannya, dan ada dengan mereka sebanyak 99 sijil, setiap sijil sejauh mata memandang. Padanya tercatat semua kebaikan dan keburukannya, serta apa sahaja yang dibuatnya, yakni yang dilakukannya. Kemudian disuruh membacanya semua sekali. Lalu dia pun membacanya. Meskipun jika dia di dunia tidak tahu membaca dan menulis sekalipun, kerana dunia itu adalah tempat kebijaksanaan, sedang akhirat pula tempat kekudratan. Dunia itu memerlukan kepada sebab musabab dan alat-alat.
sedang akhirat tidak memerlukan semua itu. Jika ada orang yang mengingkari sijil-sijilnya, maka anggota badannya akan menjadi saksi menerangkan semua itu. Setiap anggota akan berkata-kata sendirian pada apa yang pernah dibuat tuannya di dunia. Kamu semua telah dicipta kerana perkara yang besar, tetapi kamu tiada mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu sia-sia dan bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami? Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa pesanan, wasiat, penjelasan, penerangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita. Yang pertama, menyuruh supaya kita berzuhud kepada Allah Ta'ala. Kerana dengan zuhud sahaja hati kita akan menjadi tenang, rehat daripada segala yang kita ingini. Yang kedua, sekalipun kita dapat sesuatu dengan halal, dengan baik, dengan zuhud, tetap kita akan ditanya oleh Allah. Tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga, bagaimana setiap tindakan kita mestilah berdasarkan syariat. Bahkan tidak ada yang terkecuali dalam mengikut syariat, yakni mengikut wahyu Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebesar mana pun kewaliannya, sebesar mana pun darjatnya, maka tidak ada yang dapat menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kalangan wali itu ada yang disebut sebagai kutub bagi darjat yang paling tinggi, ada yang disebut sebagai autad, ada yang disebut sebagai abdal, ada yang disebut sebagai nuqaba, dan ada yang disebut sebagai nujaba. Istilah-istilah wali yang akan kita nyatakan nanti, supaya kita tahu makna umum kepada makna kutub, atau disebut kutub zaman atau kutub gaus, yang merupakan darjat para wali di kalangan hamba-hambanya. Kerana para ulama membahagikan kewalian itu pada dua. Satu disebut sebagai wilayah ammah, yang kedua disebut sebagai wilayah khassah. Kewalian umum kepada semua orang beriman. Semua orang beriman ialah wali-wali Allah. Yang kedua, kewalian khusus, yakni yang golongan yang mendapat keutamaan tertentu, kedudukan tertentu di sisi Allah, dipanggil wilayah khassah, kewalian khusus. Akhirnya lahir istilah yang disebut oleh para ulama sebagai istilah kutub, yang merupakan darjat tertinggi kepada para wali, diikuti dengan darjat yang disebut sebagai autad, pasak pada bumi, diikuti dengan istilah abdal, wali yang silih berganti, yang punya bilangan yang tertentu yang ditukar ganti setiap kali berlaku kematian, dan diikuti dengan wali yang disebut sebagai nuqaba, yakni nakib, pemimpin-pemimpin yang memimpin manusia untuk dekat dengan Allah, yang diikuti dengan wali nujaba, yakni najib, yang bijak, yang cerdik, yang dengan pandai, yang dengan kebijaksanaannya menjaga syariat Allah, berhujah bagi mengalahkan musuh, berhujah bagi mengalahkan kekeliruan yang dibawa oleh para musuh atau yang dibawa oleh para zindik. Maka ini istilah-istilah wali yang masyhur, kerana setiap ilmu ada istilah dia. Kalau ilmu fiqh, dia ada istilah fiqh, dan ada istilah bagi setiap gelaran ahli fiqhnya. Demikian juga ahli hadis, dia ada gelaran dia, yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, yang disebut sebagai hakim, yang disebut sebagai hujjah, yang disebut sebagai hafiz, yang disebut sebagai muhaddis. Demikian juga dalam ilmu-ilmu keduniaan, dalam ilmu-ilmu kepangkatan yang bernama korporal, sarjan, sampailah kepada peringkat tertinggi,
mungkin namanya general, mungkin namanya marshal dan lain-lain. Maka setiap ilmu, setiap bidang dia ada rutbah atau kita panggil rank atau pangkat. Ada nama, ada mausuf, ada sifat-sifatnya. Ini tidak diingkari melainkan oleh orang-orang yang jahil terhadap suatu perkara. Baik, kembali kepada apa yang nak dipesan oleh Syekh Abdul Qadir. Bila beliau menyatakan zuhudlah kamu. Baik, istilah zuhud disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad, hendaklah kamu berzuhud di dunia maka Allah Ta'ala akan cinta kamu. Dan hendaklah kamu zuhud pada manusia, nescaya manusia akan menyintaimu. Apakah maksud atau istilah zuhud? Zuhud yang ini kita pandang sesuatu rendah. Kita pandang sesuatu dia akan binasa, dia akan hancur. Umpama kita melihat dunia. Zuhud kita di dunia, kita tahu dunia ini akan binasa, akan hancur. Kita tahu segala nikmat-nikmat yang Allah beri ini pinjaman. Dan sampai masanya Allah ambil balik. Dan kita tahu setiap nikmat ini ujian. Allah boleh beri pada saya, Allah boleh beri pada orang lain. Allah boleh ambil daripada saya untuk beri pada orang lain atau sebaliknya. Maka inilah zahir makna zuhud. Melihat sesuatu dengan rendah, binasa, hancur, tidak ada nilai. La yusawi syai'ah, tak menyamai apa pun dibandingkan dengan akhirat. Umpama kalau kita letak duit RM1 di sebelah duit RM100, apakah kita nampak RM1 itu ada nilai? Apatah lagi kalau kita diberi pilih, kita akan pilih RM100. RM1 tak nak. Kalau diletakkan duit 5 sen dengan duit RM1,000, kita dengan mudah jentik keluar duit 5 sen. Sebab perbandingannya begitu berbeza. Sama juga bila kita letak dunia dan kita letak akhirat. Kita akan jentik keluar akhirat. Kita akan jentik keluar dunia. Kerana dia terlalu kecil berbanding akhirat. Maka ini asal makna zuhud. Namun para ulama menyatakan zuhud dia ada 3 jenis. Pertama disebut sebagai bidayatul zuhud, beginner bagi orang zuhud. Beginner ataupun bidayah az-zuhud, az-zuhdi, permula orang zuhud tadi ialah dia menolak dunia dalam keadaan hatinya masih menginginkannya. Tolak tetap tolak mujahadah, tapi hatinya masih nak. Tapi dia ada satu usaha. Umpama orang yang solat tapi tak khusyuk. Dia usaha untuk solat, namun khusyuk belum sampai. Namun dia tak pernah miss solat. Dia tahu perkara-perkara dunia ini yang melalaikan akhirat, yang mengurangkan pahala dia. Dicuba untuk bermujahadah menolaknya. Kita tak sebut dunia yang boleh membangunkan agama. Kita sebut dunia yang melalaikan kita. Adapun dunia membangunkan agama ia sebagai akhirat kita. Tapi kita sebut hal-hal duniawi yang mungkin menjadikan kita mula menyebut Allah dengan sikit. Mula menjadikan kita mungkin menghampiri sempadan larangan Allah Ta'ala. Namun kita lawan. Kita mungkin berada pada sistem penipuan dan sebagainya, kita lawan. Walau hati kita kata kalau menipu ni untung juga, tapi tak apalah, bukan rezeki saya. Dalam keadaan kita tahu dunia ini sementara dan hati kita nak, tapi kita lawan dia. Maka ini permulaan zuhud. Dan ini permulaan waktu mana kita mula kenal Allah Ta'ala. Ada benda-benda yang kita tahu salah dalam agama, salah, tapi hati kita masih cenderung. Kita cuba tolak, kita cuba buang dengan macam-macam cara mujahadah. Maka orang ini sedang berzuhud. Yang kedua yang kita sebut sebagai al-martabatul wusta, peringkat pertengahan. Peringkat pertengahan ini kata ulama, seorang melihat hinanya dunia, dia sentiasa memilih yang lebih baik. Dia melihat dunia dengan penuh kehinaan. Dalam hatinya tak ada pergantungan. Tak ada, dia nak pun tak ada. Kan dia melihat akhirat lebih baik. Umpama kita dia beri depan kita 2 buah rumah. Satu rumah tepi tasik, lawa rumah. Satu rumah jauh ke dalam, kecil pula tu. Maka kita tak akan ingat rumah kecil bila kita terima rumah besar ni. Kenapa?
Kerana kita melihat hina yang ni nampak mulia. Sama juga bila orang ni, bila dia buat perkara akhirat, dia tak rasa menyesal dengan dunia yang ditinggalkan. Umpama gini, kita ambil duit RM50, kita pun derma. Kita tak rasa nilai RM50 itu, kita rasa nilai derma kita. Kita rasa gembira kerana kita derma, bukan gembira dengan duit RM50. Yang gembira orang tu dengan kebaikan dia, mengatasi apa yang telah dihabiskan hal dunianya. Dia tak kisahlah habis 2, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 dan sebagainya. Selagi mana dia tahu ini mendatangkan pahala banyak pada dia, dia seronok. Dia sedekah tu, sedekah ni, dia rasa seronok. Dia tak pernah kata kalau tak sedekah lagi bagus. Dia tak pernah bercita-cita kalau orang tak minta lagi bagus. Dia seronok buat kebaikan, maka ini zuhud pertengahan. Dia tak akan melihat dunia yang dia belanjakan, tapi melihat pahala yang diperolehi. Dia tak melihat pun kerugian dunianya, tapi dia melihat bagaimana untungnya akhirat dia. Orang yang, contoh kalau orang berniaga, dia sanggup beri percuma untuk dia untung akan datang. Dia tak peduli yang percuma. Sampel percuma yang dia bagi beribu-ribu, dia tak pernah pandang. Sebab dia nampak untung jangka masa panjang. Orang ni dia buka kedai, dia nak suruh pelanggan dia datang, dia bagi free. Mula-mula buka kedai free. Makanlah makan pun free. Hari kedua dia akan ambil bayaran. Yang dibagi free tu langsung dia tak rasa habis duit. Sebab apa? Dia tahu dia untung hari kedua. Dia akan untung hari ketiga. Maka demikian kita melihat dunia ini. Bila mana dia berhadapan dengan keuntungan akhirat, kita dengan mudah akan meninggalkannya untuk untung yang akhirat. Kita tak pandang lagi berapa sen kita untung dunia, kerana kita melihat banyaknya keuntungan pada perkara akhirat. Orang ni menjadikan dia tak akan pandang dunia, tapi melihat akhirat. Dan yang ketiga, kita panggil kemuncak zuhud, atau disebut al-martabatul ulia, martabat paling tinggi sekali. Bagi dia dunia tak menyamai sesuatu pun daripada hal akhirat. Tidak. Orang ni bukan hatinya tak ada dengan dunia, perbuatannya juga begitu. Dia bukan jenis melakukannya pada waktu berkala, tetapi itulah kehidupannya. Pada martabat yang tinggi ini, dia melihat secara mutlak bahawa keinginan pemburuannya ialah akhirat. Tidak dipedulikan lain. Umpama dia seperti pemburu dalam hutan yang cuma terfikir padanya untuk memburu kancil sebagai contoh, atau memburu napuh. Ni sampai dilupa kegelapan malamnya, dilupa tentang ketebalan hutangnya. Dia tak peduli benda tu semua. Dia tak peduli apa yang dipijaknya, kerana fokusnya kepada buruan dia. Orang ni dalam memburu akhirat, dia tak peduli apa pun masalah dia, masalah duniawi dia, kerana dia melihat akhirat segala-galanya. Maka orang ni sanggup mati untuk akhirat. Mereka sanggup mati. Mereka tak akan teragak-ragak dalam buat sesuatu. La yatalatham, tak pernah teragak. Kita kalau kita ada zuhud sekalipun, kita ada waktu kita teragak-ragak buat baik. Ya, kita tahu pahala besar, tapi teragak-ragak tu ada. Kenapa kita tidak bebas sepenuhnya? Kita pun kadang-kadang fikir, nanti masalah pula dunia aku. Tapi golongan yang martabat atas sekali, dia tak pernah teragak-ragak. Bila buat sesuatu, dia tak pandang ke belakang dan dia tak teragak-ragak. Dia buat dengan begitu yakin. Dia sentiasa ke depan, dia tak mundur ke belakang. Even hatta dia tak berhenti. Kita dalam perjalanan menuju Allah, wa imma kita sentiasa terus berjalan, wa imma setengah orang dia akan reverse, undur balik. Ataupun kalangan manusia yang berhenti sekejap, seperti dia kepenatan, baru dia bergerak. Begitu martabat manusia. Bila kita dapati diri kita, tuan-tuan, sentiasa nak ke depan. Saya tak nak ke belakang, saya nak ke depan. Maka orang yang nak ke depan inilah yang mencapai darjat zuhud yang sebenar, zuhud yang tinggi. Dalam keadaan inilah akan berlaku 4 perkara dalam hidup dia. Jadi kalau kita sampai kepada zuhud paling tinggi ini, kita akan dapat lihat dalam diri kita ada 4 perkara. Yang pertama, kita tak akan sedih apa pun yang hilang dari dunia kita. Tak sedih. Biasa je. Tak dapat, sudah. Bagi kita simple. Sifir kita dalam hidup dunia senang. Kalau benda yang ada kat tangan saya hilang, tak apa, bukan rezeki saya.
Duit saya jatuh RM50. Bukan rezeki saya. Dia tak akan sedih dengan apa yang dihilang dari dunia. Ini kereta dia berlanggar longkang, langgar tak apalah. Dah ajar dia nak buat macam mana, kenalah tu. Tak nampak riak-riak, tak nampak mazahir, gambaran kesedihan setiap kali dunia dihilang. Ceritalah awak ni kena turun pangkat ni, tak apa. Pangkatkan dunia je, kata dia. Tenang. Sebagaimana berlaku Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid diturunkan pangkat. Daripada seorang jeneral menjadi tentera biasa. Tak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Jeneral ni paling kurang nak turun pangkat pun turun pangkat sikit je lah. Tapi dia daripada jeneral jadi tentera biasa. Bila Umar Al-Khattab memecat dia dan diganti dengan sahabat yang lain, Musanna bin Al-Harisah dan juga Abu Ubaidah, dia pecat Khalid Al-Walid. Ya, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia ada sebab dia kenapa dia memecatnya. Walau ketika mana orang bawah melihat kerugian besar, tapi tuan-tuan, para pemimpin dia ada firasat yang kita perlu hormati. Itu kemuliaan pada pemimpin. Dia ada hebat. Selagi mana dia nak kebaikan pada umat ini. Walaupun ada orang cuba manipulasikan pemecatan Umar memecat Khalid Al-Walid kerana dengki, berbalah, kerana berbalah kita katakan kabilah, sebab daripada jahiliah. Ini semua fitnah kepada dua syakhsiah, kepribadian yang mulia. Umar memecat ada sebab. Tapi kita ketepikan dulu sebab untuk kita cerita tentang Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana dia pecat, dia tetap berperang sebagaimana seorang jeneral. Bertanya kepadanya, kenapa kamu masih berperang bersungguh sebagaimana kamu macam jeneral? Dia kata, saya berperang kerana Allah. Bukan kerana pangkat-pangkat itu, kerana Allah. Tidak kerana sesiapa pun atas dunia. Sebab itu caranya sama. Kita tuan-tuan jadi AJK kebersihan ke, tak jadi AJK kebersihan ke, nampak surau masjid kotor, kita bersih. Tak ada pula kita kata, berilah pada AJK barulah. Saya ni dah pencing, dah kena pecat. Padahal ini rumah Allah. Tak patut kita sandarkan pada jawatan untuk kita rasa tanggungjawab. Dalam hal agama, tuan-tuan sekalian, tak ada orang boleh sandarkan pada jawatan untuk dia rasa tanggungjawab. Tetapi tanggungjawab itu kepada semua umat Islam. Dalam hal dakwah, kita tak boleh letak seorang kerana pangkat dia, kerana kedudukan dia, dia bertanggungjawab. Semua umat Islam wajib berdakwah. Ini perkara mulia. Yang kedua, tanda seorang itu bila dia benar-benar zuhud pada Allah. Kita lah benar-benar kita zuhud. Kita tak gembira dengan apa yang dunia datang pada kita. Kita cemerlang dalam apa-apa lapangan hidup, menega untung besar, tenang je. Taklah bersorak Yahoo macam pemain bola bila buat gol keliling padang buka baju. Kita tenang. Kalau datang nikmat, kita tenang, kita bersyukur. Tak tunjuk gembira terlalu over, terlalu melampau. Biasa je. Sebab tanda seorang itu akan dapat nikmat berkekalan. Bila datang nikmat tadi, dia tidak melampau dalam menyambutnya, maka dia akan dapat lebih lama. Berkapin dia akan bersyukur pada Allah. Jangan duk gembira, excited, cerita sana, cerita sini. Dia punya seronok. Akhirnya bila hilang, dia paling berduka cita. Tenang je. Dan sifat ketiga yang ada bila dia benar-benar berzuhud, maka ketika itu, dia tak akan lagi gembira dengan pujian orang. Tidak rasa lemah dengan kejian orang. Dan kita kalau orang tak puji kita, kita okey je. Orang keji kita pun kita okey. Orang fitnah kita pun kita okey, biasa. Orang angkat kita lebih daripada apa yang kita ada, kita pun biasa, tak ada teruja sangat. Saya tahu diri saya. Saya bersyukur dengan apa yang Allah beri pada saya. Puji tak akan mengubah saya. Keji juga tak akan mengubah saya. Saya berada di tempat saya yang mana Allah tetapkan saya. Pada waktu kita tak bermasalah dengan pujian, kita juga tak bermasalah dengan kejian, ketahuilah kita orang zuhud. Maka bersyukur pada Allah bila Allah beri kita kelebihan itu. Kalau orang puji saya banyak pun kata begitu begini, saya biasa je. Kalau orang keji saya begitu begini, even pada benda saya tak buat, saya tak lakukan, saya juga biasa. Saya tak bersungguh-sungguh lah untuk menolak kejian-kejian tadi. Biarkan dia. Kerana walau sehebat mana pun kejian itu,
Kalau kita bukan ahlinya, kita tak akan kena. Maka kita melihat nilai pujian dan kejian itu dari sudut apa yang Allah pandang kita. Redha Allah atau murka Allah. Sebab itu kata Rasulullah, illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Wahai Allah, kalau sekiranya apa yang berlaku dalam kehidupanku bukan tanda engkau murka padaku, aku pun tak peduli. Kita bimbang yang berlaku tadi kerana Allah murka. Ya, kalau orang manusia murka, biarkan. Kalau manusia nak memuja, maka kita tak akan terkesan dengan cara mereka. Kita tenang. Kita sibuk dengan apa yang Allah perintahkan pada kita. Dan yang keempat, sifat orang zuhud, dia mulai suka amalan sembunyi berbanding amalan terangan. Kita, tuan-tuan sekalian, bila Allah beri kita zuhud, yang sembunyi-sembunyi itu kita lebih suka daripada terang-terang. Akhirnya kita jadikan sebab baik tempat untuk banyak buat ibadat di rumah. Sebab baik tempat, imam solat, imam kita nak mengaji Quran. Ya, rumah tempat paling baik untuk kita menyembunyikan amalan. Tempat paling baik. Sebab tu setiap rumah kita biar ada suraunya, biar ada tempat ibadat khas kita, untuk kita beribadat di situ. Bahkan Nabi SAW menyebut bagaimana golongan ataupun orang yang menyebut Allah secara sembunyi ini, golongan yang mendapat naungan Allah. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang ingat Allah secara sembunyi lalu mengalir air matanya. Apa maksud sembunyi? Nangis di rumah dia. Dia duduk rumah, dia boleh menangis. Bila dia berdoa pada Allah, dia bermunajat pada Allah, bila dia baca ayat Al-Quran, bila dia muhasabah dirinya, dia dengan mudah menangis di rumahnya. Siapa yang bila bersendiriannya lebih mudah menangis berbanding di khalayak umum, maka itulah tanda dia mencapai keikhlasan yang lebih tinggi. Kita bukan kata orang menangis depan orang tak ikhlas, dia juga ikhlas. Tapi siapa yang lebih banyak menangis ketika bersendirian berbanding ketika bersama orang, maka Allah selamatkan dia dalam banyak perkara. Maka dia mencapai keikhlasan dia. Itulah kemuncak keikhlasan. Waktu kita bersendirian, kita rasa keseronokan dalam ibadat. Kita rasa kemanisan dalam ibadat. Kita rasa apa yang menjadikan kita ingin menghampiri mendekati Allah. Baik, kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Dia kata, kalau kamu zuhud, maka kamu akan rehat, tenang. Jadi bila kita melihat dunia, kan setiap orang yang cuba dapatkan dunia, mereka bersaing. Dan setiap persaingan tadi akan ada sifat marah memarahi. Kita tengok, kalau kita nak beratur nak sesuatu, maka kita akan marah orang lain yang cuba menghalang jalan kita atau melambatkan kita. Kerana kita perlu dapat benda ni. Semua urusan dunia manusia kuat bersaing, terlalu hebat bersaing. Dan persaingan tadilah menyebabkan mereka melakukan banyak mukhalafat, kesalahan. Satu orang yang kita cerita telur naik harga, ayam naik harga, kerana persaingan antara sesama manusia. Sekelompok mereka menggunakan cara yang salah, menyembunyikan telur, menyembunyikan ayam, mengurangkan pengeluaran untuk mendapat yang lebih. Tanpa disedar, dia telah membinasakan dunia yang dia duduk bersama. Dia ingat dia dengan menaikkan barang yang dia punyai, maka dia akan kaya. Dia lupa yang lain semua terjejas dengan kejahatan dia. Semua terjejas. Yang ni kata kami nak naikkan harga telur, yang ni kata apa? Kita naikkan harga minyak. Yang ni kata kita akan naikkan harga bakul, kita akan naikkan harga sayur. Habis rosak. Maka keuntungan tak ke mana. Oleh sebab itu, bila kita berhadapan dengan dunia yang bersaing kuat, dan persaingan diikuti dengan kemarahan, kebencian, permusuhan, dan syaitan amat suka bila melihat manusia bersaing hal dunia. Sebab dia dengan mudah menanamkan rasa marah pada orang ni, rasa benci, prasangka buruk. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bukan bermaksud kita tak nak bersaing dengan dunia. Kita boleh bersaing. Kita nak buat lebih terbaik, lebih bagus. Tetapi kita ada persaingan kita dengan senjata zuhud. Persaingan kita ada senjata kita. Kita ada perisai kita, zuhud. Andai kata kita dapat, okey, saya dengar ada satu projek, saya pun nak bidar juga, saya pun nak masuk juga, saya pun masuk. Tak berapa syarikat saya masuk. Maka bila saya zuhud, saya dah tahu rezeki Allah tentukan. Saya dengar orang ni kata
yang ni baik dengan orang ni, dia nak bagi orang tu, dia nak bagi orang tu, biarkan. Saya yakin. Atau yang ni pula kata boleh bagi, dia nak rasuah lah sikit. Tetapi saya tak akan, orang kata, jadi cepat melatah. Oh, nak rasuah tak? Tenang. Kita tahu yang haram-haram. Saya tak perlu pertimbangkan yang haram. Tentang yang haram tiada pertimbangan. Kalau seorang meletakkan pertimbangan pada yang haram, nanti saya tengah fikir, boleh tak boleh, nak pertimbangan, maka sebenarnya dia telah merosakkan agama dia. Kita boleh sebut je benda haram, kata Nabi SAW, iza nahaitukum an syai'in fashtanibuh. Kalau aku larang je kamu buat sesuatu, maka jangan teragak-agak untuk kamu tinggalkan. Kata benda haram, kalau teragak-agak kita tinggalkan, kita bermasalah agama. Saya tahu benda ni salah, saya tinggal. Saya ni kalau saya kontraktor, saya tahu projek ni dengan rasuah, saya tu tak ada pertimbangan, saya tolak. Kalau orang kata dia tak mungkin bagi pada saya sebab dia kenal orang tu, dia kenal saudara mara dia situ, saudara mara dia, saya tenang sebab rezeki dia, insya Allah. Lihat orang zuhud. Akhirnya nak beri orang ni tak jadi. Tak jadi. Oh, yang jaga tu mungkin kena pecah atau sebagainya. Akhirnya dapat. Sebagainya Allah takdirkan. Jadi tuan-tuan kita, bila orang zuhud ini, dia tenang dengan persaingan dunia. Bukan bermaksud dia tak bersaing, dia juga bersaing. Umat Islam kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, sebagaimana mereka bersaing hal-hal ukhrawi, mereka juga bersaing hal duniawi. Mereka juga punya kebijaksanaan mereka. Kalau tidak, masakan mereka menguasai ekonomi dunia, mengalahkan Yahudi yang terkena dengan kelicikan dalam menipu. Orang Islam boleh mengalahkan Yahudi. Kerana Yahudi tak akan dikalahkan oleh mana-mana bangsa, tapi dia dikalahkan oleh agama Islam. Dia tak boleh dikalahkan oleh bangsa Melayu. Dia tak dikalahkan oleh bangsa Cina. Kerana Yahudi itu ialah gabungan bangsa dan agama. Sebab itu dia tak benar orang masuk Yahudi. Sebab dia ialah bangsa dan agama. Dia gabung sekali. Bangsa dan agama. Maka dia ingin mengalahkan semua bangsa. Bahkan dia berkata, semua bangsa lain adalah kambing-kambing dan kami ialah serigala untuk kami makan semuanya, mengikut waktunya dan gilirannya. Maka siapa pun cuba bersaing dengan dia, mereka akan kalah. Tapi mereka, Yahudi akan kalah bila bersaing dengan orang Islam. Bukan bangsa Melayu, bukan bangsa Arab, tapi orang Islam. Yahudi hanya kalah dengan Islam, agama yang lebih kuat padanya, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun. Tak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam yang bunuh Islam. Dia tak sebut orang Melayu, dia tak sebut orang Arab, dia tak sebut sehingga orang ni bangsa ni, bangsa ni. Dia sebut orang Islam, Muslim. Kerana yang mengetahui kelemahan Yahudi cuma orang Islam, bukan orang Melayu, bukan orang Arab, bukan orang sekian-sekian bangsa, tapi Islam. Sebab bila orang tu Islam, maka pegangan ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab itu dia tak akan terkalah. Kita selagi mana berpegang kukuh dengan kedua sumber ini, kita tak terkalah. Dan kita akan menjadi setenang-tenang makhluk Allah atas muka bumi ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau sekiranya bahagian kamu dapat dengan zuhud, kamu akan dapat dengan termulia, terhormat. Tak perlu kamu nak gadaikan maruah kamu, agama kamu cukup dimuliakan. Kalau kita ambil contoh senang, macam saya katakan tadi, kalau kita duduk mohon universiti tak dapat, tenang, bukan tempat kita, bukan rezeki. Allah akan beri sesuatu yang akan memuliakan kita. Apa pun hal dunia kita tak dapat, kita tak pernah rugi selagi mana kita redha dengan pembahagian Allah. Tak ada lagi benda dunia merugikan kita kerana kita tak dapat ataupun kerana kita tolak, selagi mana kita redha dengan Allah. Yang menjadikan kita rugi, yang fikir pecah kepala, pening kepala, sebab dia sentiasa rasa dia malangkan tak dapat benda tu. Dia tak dapat benda, walaupun benda tu bukanlah terbaik. Benda tu sifat dia kekal ujian. Ni ada orang yang bila putus tunang sampai mati, bunuh diri. Bila pinangan ditolak pun sampai bunuh orang. Pernah berlaku pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma.
Kisah seorang lelaki bila di Minang tak dapat. Lelaki lain Minang dapat, maka dia bunuh lelaki tu. Hanya kerana tak dapat berpinangan tadi. Akhir baru dia menyesal. Dan dia bertanya fatwa kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang perbuatannya. Apakah dia masih boleh bertaubat? Ya, kalaulah dia melihat bahawa semua perkara ini adalah duniawi yang Allah datangkan dengan ujian, maka dia tak akan buat macam tu. Takkan kita dengarlah orang yang Masya Allah putus tunang sampai gantung diri. Bila dia mengetahui ini semua dunia, dan kalau dia tak dapat, Allah akan beri dia yang lebih mulia. Maka Allah beri dia dengan jiwa yang dia dengan kedudukan yang terhormat. Ya, bila kita mencari dunia dengan zuhud, maksudnya kita tak letaklah nilai dunia untuk langgar perintah Allah. Sampai nak sangat dunia, sampai buat benda yang Allah larang, maka kita akan dapat dunia dengan penuh kemuliaan. Tetapi kena ingat, macam mana pun kita dapat dunia, kita akan dihisap oleh Allah. Satu ketika Nabi SAW melihat beberapa orang sahabat lapar. Tengok Abu Bakar lapar, Umar lapar. Bila satu hari kata Umar, kata aku memang lapar, sungguh lapar, tak ada makanan kat rumah. Maka keluar. Mudah-mudahan bila keluar ada orang ajak makan. Terserempak pula dengan Abu Bakar. Dan kedua-dua ini keluar pada waktu zuhur. Kebiasaan mereka tak akan keluar waktu zuhur. Zuhur ni panas, biasa orang tidur. Dan Nabi SAW tengok. Dan Nabi kata, ma akhrajakuma, apa pasal kamu keluar? Lalu kata mereka, akhrajanal ju', sebab lapar ya Rasulullah. Lapar, kami pun keluar, takut-takut adalah member ajak makan, sahabat-sahabat. Lalu kata Rasulullah, ikut aku. Ikut. Maka dia pun ikut Nabi SAW. Maka pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pergi salam. Maka isteri jawab. Nabi tanya, mana Abu Ayyub? Dia kata, ada di ladang dia. Ada di ladangnya. Nanti dia balik ya Rasulullah. Dia kata, tak apa, aku tunggu. Akhirnya Abu Ayyub dengan cepat balik. Ladangnya tak jauh dari rumah. Melihat Rasulullah, maka dia patah balik nak ambil kurma. Nabi tak beritahu lapar, Nabi tak perlu beritahu. Sebab menjadi satu adab sahabat, bukan adab murid dan sebagainya. Bertemu maka memberi makanan itu suatu kelangsungan hubungan. Jadi Abu Ayyub pergi cari. Balik, patah balik nak ambil kurma. Nabi kata jangan ambil yang putih-putih. Biarlah putih itu masak. Ambil yang masak-masak, yang dah masak. Ambil yang rutab, yang dah masak separuh, ataupun yang dah masak habis. Tinggalkan busar. Tinggalkan yang putih-putih lagi tinggal. Sebab Abu Ayyub dia agak dikatakan teruja dengan kedatangan Nabi SAW. Dia cabut sis tandang terus. Tandang tu ada semua. Jadi Rasulullah, kau pilih yang mana yang kau suka. Maka mereka makan, kemudian mereka minum, mereka dijamu. Apa kata Rasulullah sebab itu kepada Abu Bakar dan Umar? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang kita makan daripada tadi kita lapar, sekarang kita kenyang, Allah akan tanya. Dan dibacakan ayat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti hari kiamat kelak kita akan ditanya tentang nikmat ini. Nikmat kita kenyang bila kita lapar. Tuhan tanya. Ini yang harus. Ini disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia ni yang halal pun Tuhan tanya. Yang haram akan diazab. Tuan-tuan jangan ingat kita tak ditanya waktu kita beli kereta baru, rumah baru. Kita akan ditanya. Itu nikmat Allah, apakah kita bersyukur? Waktu kita beli baju baru, waktu kita beli kasut baru, maka Allah akan tanya, itu nikmat, apakah kita bersyukur? Apakah kita melihat kemampuan kita atau kurnia Allah pada kita? Apa pun yang kita perolehi dalam hal-hal duniawi, Allah Ta'ala akan tanya kita. Jangan ingat Tuhan tak tanya. Sebab itu dapat je hal duniawi, sebutlah Alhamdulillah. Itu ialah benteng pada soal jawab akhirat kelak. Ternyata kita dah bersyukur atas apa yang Allah beri pada kita, walaupun sekadar satu suapan makanan, walaupun sekadar satu teguk air yang kita minum, walaupun sekadar kasut di kaki kita. Dapat Alhamdulillah, dapat kasut baru. Alhamdulillah saya dapat kain pelekat baru, saya dapat tudung baru.
Maka semuanya, bila kita dapat hal duniawi, untuk jadikan hisabnya tadi hisab yang mulia, sebutlah Alhamdulillah. Maka ternyata bila ditanya tentang apa yang kita dapat daripada dunia, ada Alhamdulillah di situ. Pujian kepada Allah. Kemudian kata Syekh, orang beriman, orang mukmin, sekalipun dia dapat sesuatu yang halal, maka dia tidak akan mengambil secara nafsunya yang melampau. Dia tidak akan bersenang lenang secara melampau apa yang dia dapat, melainkan untuk mentaati Allah. Maksudnya tuan-tuan, walaupun saya dapat rezeki halal, segala yang halal, yang baik tak ada, yang haram, syubhah, namun tujuan benda ni saya dapat untuk menjadikan saya ingat Allah. Saya bila dapat anak ramai, saya nak bawa anak-anak saya semua ingat Allah. Bila Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, pelarilah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kata ulama tafsir, makna ku jaga, yang jagalah mereka dengan ilmu. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Jaga dengan apa? Jagalah diri kita dengan ilmu. Jagalah keluarga kita dengan ilmu, supaya mereka tak buat benda yang menyebabkan masuk neraka. Sebab tu kewajipan saya sebagai suami, saya akan ajar isteri saya, anak-anak saya jangan buat benda haram. Itu maksud saya jaga saya dan keluarga saya dari neraka. Kalau saya tak mampu ajar dia, saya suruh dia pergi belajar dengan orang lain. Pergi belajar ustaz tu, pergi belajar ustazah tu. Saya tak mampu ajar. Memang saya tak mampu ajar sebab memang saya tak pandai. Atau kerana masalah komitmen saya tak mampu. Ada setengah-setengah orang dia alim, tapi dia tak mampu ajar keluarganya kerana komitmen dia. Imam Abu Hanifah, dia suruh anak dia belajar dengan orang lain. Suruh belajar Fatihah. Bukan dia tak boleh ajar setakat Fatihah. Tapi ada banyak sebab. Ada banyak sebab kerana para ulama menilai masa yang lebih memberi manfaat kepada ramai orang. Lebih beri manfaat pada ramai orang. Dan di samping dia nak mengajar anak dia supaya beradab. Kita ni tuan-tuan, bila mengaji dengan keluarga terdekat ni, dia masalah sikit. Mengaji dengan ayah sendiri masalah. Ayah nak marah lebih kurang pada anak ni, ataupun keluarga terdekat. Kalau kita nak mengajar isteri kita, misalnya, susah. Malam ni buka kitab baca. Susah. Kenapa? Dia tak rasa adab dia murid dengan guru. Dia tak rasa dia isteri dengan suami. Melainkan dia duduk dalam majlis ilmu, maka dia rasa dia ialah murid. Maka itu sebahagian sebab. Bukan saya katakan bahawa semua orang yang pandai dia tak ajar bini, ajar anak. Ya ada sebahagian mereka ajar, tak ada masalah. Tapi antara benda yang menyebabkan sebahagian mereka buat, kerana untuk mengajar mereka beradab. Ada setengah ulama, bila anak dia nak belajar dengan dia kata tak boleh. Kamu tak boleh belajar dengan aku, melainkan kamu belajar dengan semua ulama lain, barulah kamu decide, kamu putuskan dengan siapa kamu nak belajar. Maka anak dia pun duduk majlis ilmu orang ni, duduk semua. Akhirnya dia kata, ayah, saya nak belajar dengan ayah. Sebab ternyata ayah lebih alim pada mereka. Kadang-kadang kalau dia direct belajar dengan ayah dia tak tahu ayah itu alim sekali. Dia tak tahu. Maka baik dia test dengan guru lain untuk dia tahu nilai ayah dia. Kadang kita tuan-tuan tak tahu nilai orang dekat dengan kita, melainkan kita tanya orang luar. Kita pandang isteri kita lekeh je, tapi pandangan luar isteri kita ni orang hebat rupanya. Kita kadang-kadang pandang anak kita pun lekeh. Rupa-rupanya anak kita pandai pandangan luar dia ni orang hebat. Kita pandang suami kita pun sebelah mata kadang-kadang. Rupanya pada pandangan luar suami kita bukan calang-calang orang. Dari sudut kemampuan dia, keilmuan. Sebab memang begitu, orang yang dekat kadang-kadang dia kabur melihat kebaikan orang. Dekat sangat, kabur. Dia ni kabur dekat. Yang jauh tu nampak. Orang jauh nampak. Sehingga dia kena duduk jauh untuk nampak orang ni. Lepas tu kadang-kadang saya katakan ada orang dekat dengan orang lain, dia kabur, dia tak nampak kelebihan. Orang yang jauh lebih nampak kemuliaan seseorang. Oleh sebab itu bila kita sebut siap benda yang kita buat dalam hal-hal duniawi, tujuannya untuk kuatkan kita ingat Allah. Saya memakai pakaian cantik ke, yang bagus, untuk saya kuatkan lagi ibadat saya pada Allah. Sebab Allah berfirman, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bila kamu nak beribadat padaku, tunjukkan segala perhiasanmu padaku.
Kita kalau nak beribadat pada Allah, kita kena ada zina. Jangan bila nak semayang pakai baju compang camping, pakai sekian. Kita pakai yang paling lawa kita boleh pakai, yang kita boleh pakai dengan paling cantik, maka pakai. Sebab ini perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil segala perhiasan kamu waktu mana kamu nak menyembah Allah Ta'ala. Ambil yang lawa, jangan ambil telekung berjeragak nak semayang. Payahnya nak beli baru. Tak apa Ustaz, ini yang memang saya pewaris daripada mak ayah saya, moyang saya. Saya suka. Janganlah tak cerdik sangat. Dalam ibadat, bukan cerita pakaian warisan, tapi pakaian yang paling indah kita pakai. Tu kita ada jubah ayah saya suka jubah ayah saya, kenangan. Tapi dah lama buruk. Kalau orang kampung saya panggil buruk puk dah. Buruk puk. Dah lunyai. Pakai Ustaz, saya sayang baju ni. Arwah ayah saya ni duduk sebelah dia baru lama. Tetapi itu bukan waktu kita ambil kenangan. Kita bila ibadat, kita nak tunjuk keindahan waktu kita menghadap Allah, kewangiannya dan sebagainya, sebab menghadap Allah. Yang kenangan tu lepas semayang pakai. Lepas sudah solat, pada buat ibadat, pakai yang kenangan. Ini nak pakai yang kenangan, tapi dengan ada kecacatan. Tahu kenangan dia ada level, dia ada tahap dia. Bila kita boleh pegang kenangan, bila kita kena lepaskan kenangan. Bila urusan itu penting, maka jangan lihat kenangan. Lihat isu masalah. Contoh ginilah. Saya ada satu kereta buruk kenangan lah. Zaman-zaman dulu ada. Kemudian saya ada kereta baru. Saya nak pergi Kuala Lumpur ada urusan. Saya pun naiklah kereta kenangan. Saya akan naik kereta kenangan. Boleh bawa 60 je kereta ni. Kereta ni tak ada bumbung. Hujang ribut banjir dalam kereta. Kononnya kenangan, saya pun jadi kenangan jugalah. Artinya kita kena lihat bila perkara tadi penting, memang ada benda yang menjadi kenangan seseorang. Tapi ada benda yang perlu diraihkan maslahat. Kalau kita sekadar nak raung tamang-tamang, pakailah kereta buruk tu, raung tamang tu tak apa. Kenangan tu boleh kita tolak sekali balik rumah kita. Tapi kalau kita ada urusan penting, saya takkan naik ni. Saya naik kapal terbang yang paling laju. Saya naik kereta paling laju. Kenapa saya tinggalkan kenangan? Masalah mengatasi kenangan. Walaupun saya ada kenangan, maslahat. Kadang-kadang kita tinggal rumah kenangan kita kerana masalah. Saya kerja kat Kuala Lumpur, saya kerja kat bandar, memanglah sayang rumah mak saya, rumah pesaka. Tapi maslahat saya pergi tinggalkan. Sebab waktu saya kena jual, saya kena jual. Semahal mana pun kenangan tadi. Tapi kerana masalah mengatasinya. Apatah lagi masalah agama. Jadi kita pakai yang kenangan mak ayah kita bagus. Tapi kita kena nilai waktunya kat mana, kesesuaiannya kat mana. Dia hari raya boleh pakai baju ayah dia. Kenapa saya teringat ayah saya tu pakai baju ayah? Kan Rasulullah kata supaya kita memakai pakaian yang paling indah, pakaian yang paling. Melainkan kalau tak mampu, maka kita basuh. Kita basuh. Jangan kena kenangan pakaian raya ayah kita nak pakai supaya kita rasa nostalgia dan sebagainya. Kita menyalahi syarak. Walaupun tidak haram, tapi kita dah membentuk perangai kita tadi untuk melakukan perkara yang menyalahi syarak, walaupun pada peringkat sunat. Saya tak kata salah, tak salah apa pun. Baguslah, simpanlah baju moyang kita, simpanlah, tak ada masalah apa. Mungkin ada kebaikan dari sudut kita mengenang jasa mereka. Tapi bila hal-hal yang keutamaan dalam beragama, beribadat, dan hal-hal yang maslahat, ya, kita melihat kepada apa yang lebih utama. Maka ini tujuan kita mengambil dunia. Kemudian kata Syekh, sang wali makan dengan perintah Allah. Baik, wali di sini adalah wali umum, wilayah tu ammah. Orang beriman, apa pun dimakan perintah Allah. Kemudian si badal, yakni si wali abdal. Ini bukan si badal nama orang ni. Si abdal, ataupun disebut badal, jamak dia abdal. Wali-wali Allah yang menjadi wazirnya, yakni orang yang bila disebut wazir, wazir ni apa? Menteri. Ini orang ni dia akan perintah orang untuk makan apa yang Allah perintahkan. Ada orang dalam beragamanya untuk dia. Ada orang dalam beragamanya untuk orang lain. Maksudnya apa? Macam contohlah, tuan-tuan belajar untuk siapa? Untuk diri kita. Ada orang dia belajar untuk orang lain dengan maksud dia nak sampaikan pada orang lain. Dia belajar hari ni
Pagi dia belajar, petang dia ceramah untuk disampaikan pada orang lain. Ada orang mungkin kalau dapat duit untuk dia, bayar rumah, bayar kereta. Ada orang dapat duit, dia nak tanggung mak dia, nak tanggung atuk dia, nenek dia untuk orang lain. Maka ini disebut sebagai golongan abdal. Abdal dia memainkan peranan untuk jaga agama. Wali memainkan peranan untuk menjaga diri dia. Dia perlu jaga diri dia daripada perkara yang mungkar, perkara yang haram. Maka makannya dengan perintah Allah. Maka si abdal ialah yang menjadi wazirnya. Yang wazir yakni menterinya, yakni yang mengarahkannya. Manakala kutub, si kutub darjat tertinggi bagi wali, maka dia makan dengan tindakan Allah. Apa maksud makan dengan tindakan Allah Ta'ala? Maka dia redha dengan apa pun yang Allah tetapkan pada dia. Cukup bagi dia apa? Okey, apa isi ada cukup. Saya dah sebut tadi, dia sebut tertib wali. Para ulama' menyebut, Al-Imam As-Suyuti dia ada risalah khas tentang pembahagian tertib para wali dengan nas, dengan dalil, hadis, asar dan sebagainya. Ini tertib para wali ni tak boleh kita ingkari. Kan ini istilah maklum dalam kesufian. Sebagaimana saya sebut dalam intro saya, di sisi para fuqaha, mereka ada tertib dalam mengenali seorang ulama, sama ada ia mujtahid, dia mujaddid, atau dia sebagai fuqaha, atau dia sebagai alim. Tertib bagi ulama hadis, dia ada istilah disebut muhaddis, yang terendah dalam memahami hadis, sampai hafiz, sehingga kepada hakim, sehingga hujjah, sehingga amirul mu'minin fil hadis. Demikian juga dalam istilah-istilah setiap bidang ilmu. Ke dalam kesufian dia ada istilah-istilah dia. Yang tertinggi maka kita sebut sebagai kutub. Kedua lepas itu kita sebut sebagai autad. Yang ketiga kita sebut abdal. Yang keempat kita sebut nuqaba, kemudian nujaba. Dia ada istilah lain juga kita sebut sebagai majzub dan juga mahbub. Majzub, satu nilai hubungan seorang dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dengar istilah wali majzub. Apa majzub? Daripada jazab, tertarik. Dia dah terikat dengan Allah, tak akan putus dengan Allah. Kita sebut mahbub, yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Maka setiap mereka ada karakter mereka. Karakter-karakter mereka sebagaimana karakter orang beriman. Kalau kita tengok, ada yang saya kata orang beriman, dia cuma jaga diri dia, nampak lawak agama dia. Ada orang dia akan melawakan agama orang lain, dia akan cantikkan agama orang lain. Ada orang jenis baiki kita sendiri, ada orang jenis baiki kita orang. Dari sudut maslahat, manfaat. Umpama dalam istilah kenabian pun sama. Kita ada nabi, kita ada rasul. Kemudian kita ada rasul ulul azmi. Kemudian kita ada khatamul anbiya wal mursalin. Kita sebut nabi, ramai. Ni 124,000 orang. Tapi untuk diri dia, bila kita sebut rasul, dia menyampaikan pada orang lain. Maka jumlah mereka ialah 313. Kalau kita sebut ulul azmi, maka dia ialah yang terpilih di kalangan rasul. Jumlah mereka 5 orang. Maka kata kalau kita sebut sayyidul anbiya wal mursalin, dia cuma seorang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istilah ini semua ada. Kalangan sufi ada. Jadi kalau kita dengar perkataan kutub dengan perkataan abda dan nujaba, insya-Allah kita akan sampai dalam penjelasan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang membezakan mereka antara wali-wali ini? Apa yang membezakan mereka? Yang membezakan mereka ialah dari sudut maslahat dan manfaat mereka. Bila manfaat mereka besar, bagaimana orang menyebut bahawa Imam Syafi'i di kalangan wali autad, wajid, pasak kepada bumi. Dan bila masalahnya lebih besar dalam menjaga umat, itu pemimpin yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz, maka dia mendapat martabat kutub. Sebab dia jaga dunia Islam semuanya. Kutub. Dia panggil kutubul ghaus, kutub tertinggi. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kita tuan-tuan, umumnya kita ada 2 khalifah, 2 pemimpin. Satu pemimpin dunia, satu pemimpin akhirat. Kadang-kadang dia separate, kadang-kadang dia munfasil, berasingan. Kadang-kadang dia bersatu. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita tengok ada pemimpin, dia pemimpin tapi agama dia lemah. Namun kita tetap wajib taat pemimpin kita, selagi mana dia tak suruh perkara mungkar. Dia buat undang-undang, tak kira undang-undang jalan raya lah sampai undang-undang sekarang, kita ikut. Kalau tak ikut, maka kita didenda, kita akan dihukum. Dan semua orang faham masalah kepimpinan itu. Para pemimpin mereka ada kuasa eksekutif buat undang-undang. Dan bila mereka buat undang-undang, kita tak langgar. Sebagaimana undang-undang tadi bukan perkara yang berlawanan dengan syariat.
Kerana semua undang-undang kerana diletakkan atas nama maslahat, maka wajib kita patuh. Kita ikut, tak kira undang-undang apa. Kita suka ke kita tak suka. Mereka dah buat undang-undang lampu merah tu, berhenti. Tuan-tuan suka ke tak suka, kalau kita jalan kita kena hukum. Dan kita terpaksa redha hukuman tadi. Sebab itu undang-undang. Kita nak berniaga kena lesen. Tuan-tuan suka ke tak suka, tuan-tuan kena patuh. Itu undang-undang. Undang-undang tidak bertentangan, maka kita wajib patuh. Kalau nak berniaga tenang, ambil lesen. Kalau tak nak tenang, tak payah ambil lesen. Tapi kita akan rasa kesusahan dia. Baik, khalifah dunia, mereka ada kuasa dalam meletakkan undang-undang, dan kita kena patuh. Dan kita ada khalifah agama. Siapa? Para ulama. Tuan-tuan kena patuh bila ulama kata ini haram, ini tak boleh, ini berdosa, ini riba haram, kita akan sebut. Ini tak tutup aurat, haram. Ini yang buat macam ni salah. Maka ini khalifah kita. Kan itu bila kita baca ayat, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taala Allah, taala Rasul, dan pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin kalangan kita ini ada dua. Satu, kata Hasan Basri, ia ulama. Ulama cakap apa, kita kena dengar. Kita kena dengar. Maksudnya kita orang awam tak tahu apa-apa, kena dapat maklumat ilmu daripada ulama ini. Ustaz apa hukum sekian, maka ustaz beritahu, wajib kita ikut. Bukan sekadar kita tanya untuk tahu, tanya untuk beramal. Tetapi kalau berkumpul dua-dua ini antara agama dan juga dunia, agama dan juga dunia, berkumpul dua-dua, arti dia lah pemimpin dan dia lah pemimpin agama. Dan inilah yang disebut dalam, kita katakan, fiqh siasah, dalam sistem politik Islam. Pemimpin itu mesti ulama. Pemimpin kena ulama. Dan syarat pemimpin dia mesti mujtahid. Kan itu kita lihat daripada kita mewarisi kepimpinan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkan kepimpinan ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar bukan sekadar pemimpin, dia ulama dan dia sebagai mujtahid. Dia ikuti dengan Umar Al-Khattab, Uthman, Ali, kesemua mereka ini ulama. Dia ikuti dengan era kekeluargaan Umayyah. Dan kita dalam senarai keluarga Umayyah ini termasuk Muawiyah, itu seorang ulama yang diakui keilmuannya, bahkan salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pemimpin adil di kalangan Umayyah, iaitu Umar bin Abdul Aziz, yang disebut sebagai kutub kerana dia menggabungkan kedua, kepimpinan dunia dan akhirat. Maka ini kutub yang beri maslahah umum kepada masyarakat. Maka ini istilah kewalian. Walaupun kutub ini juga diberikan kepada orang yang bukan bernama khalifah dunia, yang kita akan juga akan sebut setengah para ulama yang mendapat gelaran kutub. Kemudian kata Syekh lagi, jangan kamu ingat perkara ini mudah sekali, padahal ada malaikat yang akan hitung amalan kita. Tuan-tuan, walaupun kita dapat kita buat satu benda kebaikan, kita kena ingat setiap amalan kita malaikat catat. Tapi malaikat dia cuma catat zahir, dia tak catat batin. Apa maksudnya? Maksudnya malaikat tak tahu kita ikhlas atau tidak. Tuan-tuan duduk majlis ilmu, maka ditulis duduk majlis ilmu. Tuan-tuan sedekah ditulis. Tuan-tuan solat duha ditulis. Tapi ikhlas atau tidak, Allah akan bongkarkan akhirat kelak. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebab itu ada kalangan mereka yang ditunjuk amalan yang banyak, tapi akhirnya dijadikan debu berterbangan. Akhirnya tidak ada nilai dek kerana sifat riak dan sebagainya. Ingat, setiap orang tu ada sijil. Apa itu sijil? Sijil ni bukan sijil SPM. Ini bahasa Arab, sijil. Kalau dengan nutq, dengan sebutan betul bahasa Arab dipanggil sijil. Dia sabdukan tasydid, sijillun. Jamak ni sijillat. Apa maksud sijillat? Catatan. Setiap orang beriman disebut dalam hadis bahawa mereka akan ada 99 catatan, yang di buku catatan. Yang setiap satu dia buka sejauh mata memandang. Buka ni tuan sejauh mata memandang. Maka setiap orang kena baca amalan dia, baca buku. Maka mana yang tidak ikhlas akan disebarkan. Wa hussila ma fis sudur. Hari itu kata Allah akan dibongkarkan apa yang ada dalam hati. Malaikat dia tak boleh bongkar apa dalam hati kita. Malaikat tak tahu. Malaikat cuma melihat zahir kita. Wa hussila ma fis sudur.
Pada hari kiamat kelak keikhlasan kita akan diketahui. Walaupun semenjak dunia lagi Allah dah tunjuk alamat-alamat orang ikhlas. Alamat-alamat orang ni. Sebab saya katakan apa pun rahsia, Allah tunjukkan alamat. Kiamat itu rahsia, tapi ada alamat kiamat. Ikhlas itu rahsia, tapi ada alamat ikhlas. Wali itu rahsia, tapi ada alamat kewalian. Alamat-alamat itu tahu. Kita kena tahu. Hujan itu rahsia Allah, tapi ada alamat-alamat hujan. Mati itu rahsia, tak ada orang tahu, tapi ada alamat-alamat kematian. Semua kena tahu bahawa setiap benda ada alamat. Walaupun perkara itu hakikat hanya Allah tahu, tapi Allah yang Maha Penyayang, Dia tidak tunjuk alamat supaya kita berpandukan alamat ini. Kita tahu nak berurusan dengan manusia, kita tahu nak buat persiapan kita. Maka mana kita akan dibongkarkan. Kalau kita menafikan apa yang kita buat, maka nescaya seluruh anggota badan kita bercakap bukti apa yang kita buat. Dan di sana kata Syekh Abdul Qadir, semua orang pandai baca walau tak pandai baca di dunia. Kenapa? Di dunia ini negeri kebijaksanaan, maknanya orang berusaha untuk jadi bijak. Di sana bukan negara kebijaksanaan, negara kekuasaan. Maksudnya Allah yang berkuasa menjadikan kamu untuk bercakap atau tidak. Kudrat. Yang paling mahir peta bercakap. Kalau Allah kata kau tak boleh bercakap, tak boleh bercakap. Yang tak reti baca, Allah kata dengan kekuasaan Allah baca, maka kamu boleh baca. Di sana lain hukumnya. Tentu setiap alam hukumnya berlainan. Alam janin hukumnya berlainan. Lihat dalam alam janin kita makan, kita minum, tapi cara lain, bukan dengan mulut. Bukan dengan mulut, tapi kita hidup 9 bulan. Lalu kita masuk alam dunia, ada hukum alam dunia yang tak sama dengan alam janin. Kemudian kita masuk alam kubur, ada hukum alam kubur yang tak sama dengan alam dunia. Kemudian kita akan masuk alam akhirat, ada hukum alam akhirat yang tak akan sama dengan alam dunia. Maka di alam kubur semua bercakap bahasa Arab. Soalnya dalam bahasa Arab, walau tak reti bahasa Arab. Kerana itu dia perundangannya, itu undang-undang Allah. Di akhirat kelak semua boleh baca walaupun dunia tak pandai baca. Maka dia akan baca amalan masing-masing, dan dia akan melihat bagaimana seluruh anggota badan menjadi saksi. Dan ingat kejadian dia, Allah ciptakan di dunia untuk urusan yang amat penting. Sebab itu tuan-tuan, Allah hukum kita kalau kita fikir benda tak penting dalam hidup. Dan kita fikir benda kecil-kecil, pening kepala. Fikir kecil-kecil, pecah kepala. Yang Allah suruh kita fikir benda besar. Ingat amalan kita apa yang kita ada. Yang besar untuk kita pulang ke kubur nanti, bagaimana kubur kita diluas, dilapang atau disempitkan. Akhirat nanti waktu kita bangkit, apakah amalan kita Allah terima atau tolak. Ini benda-benda besar yang kita kena fikir. Tapi ramai manusia fikir benda kecil. Akhirnya kita berbalah benda kecil. Kita berjuang untuk benda kecil. Semua benda-benda kecil, waktu mana kita dibangkitkan, kita ditanya dengan benda besar yang kita tak pernah peduli. Apakah kita rasa kita lepas? Sebab itu tuan-tuan, letak senarai benda kecil-kecil, jangan dibesarkan. Kekalkan benda kecil itu kecil, kalaupun kita tak mampu untuk buang dia. Kekalkan dia tetap kecil. Bukan kau tahu anak kita tak boleh masuk universiti, bukan benda besar sangat, benda kecil je. Jangan besar-besarkan. Dia duduk maki hamu anak sebab tak boleh masuk U. Tenang je. Kalau kita tak dapat benda tu, itu benda kecil. Semua benda dunia ni tuan-tuan senarai kecil-kecil. Jadi kekalkan dia sebagai benda kecil. Yang besar, dia tetap besar. Menyembah Allah, beribadat pada Allah, sibuk cari pahala, sibuk taat pada Allah. Ini nak jadikan keutamaan kita dalam setiap hari, dan setiap detik, setiap masa, sehingga kita menghadap Allah dan kita dapat apa yang kita telah lakukan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.